Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat petang saya ucapkan kepada anda semua. Kita tak boleh nak cakap selamat malam sebab kita belum nak tidur. Belum lagi. Belum lagi. Belum sangat lagi. Betul. Selamat datang ke Sembang Kopi. Saya Iman Nur Hizam bersama rakan saya, sahabat saya di sebelah kanan iaitu saudara Amirul Wong. Ya, terima kasih. Saudara Iman, sahabat lama saya. Bukan sahabat selamanya. Sahabat selamanya, dulu kini selamanya. Betul. Jadi sebelum kita mulakan saya Sembang Kopi pada malam ini, marilah kita bersama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada sahabat-sahabat saudara kita yang berada di pantai timur, terutamanya di Kelantan dan juga Terengganu yang sekarang ni dilanda musibah banjir. Al-Fatihah. Amin. Amin. Dalam masa sama juga sebenarnya, Iman. Hari ini juga selamat menyambut Isra' Mi'raj 1443 Hijrah. Alhamdulillah. Hari ini merupakan quite important event. Ya, signifikan lah. Signifikan. Merupakan satu perjalanan yang banyak hikmahnya, terutama bagi kita sebagai orang Islam. Dan kita petik sikit lah, mungkin kita boleh berbincang sikit, cakap-cakap sikit. Ini baru Sembang Kopi. Betul, Sembang Kopi boleh cakap apa-apa. Boleh cakap apa-apa saja sebab malam masih muda. Macam Jadi, kau lah. Muda selamanya. Jadi kita boleh sebenarnya kupaskan daripada Isra' Mi'raj ini ada banyak pelbagai hikmah yang boleh kita ambil. Yang first adalah daripada Isra' Mi'raj ni kita dapat hadiah terbesar kita sebenarnya, iaitu hadiah terbesar bagi kita sebagai umat Islam adalah solat. As-salatu imanuddin. Solat itu tiang agama dan solat itulah yang menyempurnakan kehidupan seharian kita. Betul tak? Tadi dengar cerita solat duha sekali dia. Allahu Akbar. InsyaAllah duha. Apa orang kata manfaat solat duha ni banyak, boleh berbuka rezeki dengan lebih luas insya-Allah. Tu amalan lah kan. Rezeki kahwin awal kemungkinan. Menarik. Saya aminkanlah doa tersebut. Amin. Tapi sebenarnya yang paling penting kita nak tengok berkenaan dengan Isra' Mi'raj Iman, sebenarnya paling penting lah tentang sabar. Bayangkan ketika itu apabila peristiwa Isra' Mi'raj berlaku, sebenarnya Nabi Muhammad SAW ketika itu sebenarnya dilanda pelbagai orang kata ujian. Pertamanya daripada segi baginda baru saja kehilangan isteri tercintanya, keduanya baru kehilangan bapa saudaranya juga. Jadi proses sebuah orang kata to see the rainbows, you got to face the rain. Betul. Setiap orang kata ujian tu tentu ada nikmatnya. Betul. At the end of every dark tunnel, there's sunlight, there's light. Tapi kadang ada terowong juga yang tak ada ada yang hilang. Ada yang hilang. Ada terowong yang tak habis. Yang tak habis. Yang tak jumpa juga. Yang tak jumpa juga tak jumpa Orang juga. siasat pun tiba-tiba tak jadi siasat. Dia edisi siasat yang tak kena dah. Jadi mungkin kita boleh kita boleh ambil iktibar mungkin kepada diri kita dan juga sahabat-sahabat kita yang tengah view Sembang Kopi pada malam ini. Mungkin kita boleh malam ni lepas habis live ni, bukan saja boleh mengopi lagi, kita boleh jemaah insya-Allah. Solat duha pun boleh. Bukan solat duha mah. Tak, solat duha pun boleh. Esok lah. Esoknya mungkin malam ni qiyamulai. Qiyamulai. Mendekatkan diri. Dengan cerita kau solat tahajud tak? Tahajud saya mengikut pada Datuk Ashraf Fajri. Senantiasa. Alhamdulillah. Ini pemuda yang kita mahukan. Alhamdulillah. Jadi Iman, hari ini kita nak bercakap tentang apa dalam segmen Sembang Kopi kita. Kita cakap sekarang ni pasal tentang isu-isu yang terkini. Kita ingin memberikan penerangan sedikit tentang apa yang anda perlu faham, apa kita yang perlu bawakan supaya seantero Malaysia ataupun seantero secara khususnya orang-orang di negeri Johor ini faham tentang apa yang berlaku keadaan semasa sekarang. Mungkin Wong, boleh panggil Wong lah kan? Boleh Wong. Awak saja. Kita sembang kopi tapi tak ada kopi Wong. Hang ada air kosong. Kita sihat. Air kosong lah minum. Air kosong. Baik Wong, first things first, benda yang kita nak sembang sikit is about isu banjir. Walaupun di Johor sekarang ni ada PRN Johor, Pilihan Raya Negeri Johor. Tapi tetap ada banjir dan bantuan diberikan daripada Barisan Nasional kepada mereka yang di Terengganu dan Kelantan. Macam mana tu Wong? Kita tengok mungkin perkara ni selalu kita jangka lah selalunya dari segi banjir di pantai timur sebenarnya. Tapi hari ini kita nak lihat, alhamdulillah saya tadi dapat berhubung dengan kawan saya di Kelantan, di Terengganu, air semakin surut, ada di setengah kawasan dan tempat pemindahan sementara pun makin menurun. Tapi tadi quite worrying, kita ada lebih kurang 1,600 keluarga. 1,600 keluarga? Ya, itu di Terengganu sahaja. Terengganu sahaja pada awal tengah hari itu. Dan alhamdulillah katanya ada yang dah tutup, ada yang mula surut dan sebagainya. Namun yang kita perlu lihat sekarang ni ialah tentang rakyat. Walaupun
sebenarnya walaupun Barisan Nasional sebenarnya terutamanya sibuk dengan pilihan raya Johor lah. Betul. Kita masih ada kerahan untuk keluar menolong rakyat-rakyat yang terkandas dalam banjir ni. Kita ingin meringankan beban. Kerana itulah orang kata tujuan utama Barisan Nasional itu diwujudkan. Betul. Maksudnya dari segi 1,600 ahli keluarga tu, secara calculation dia di Terengganu ada 4,600 penduduk orang lah kan kiranya. Yes, betul. Yang akibat kepada banjir itu mereka terkena. Yes. Kan? So maksudnya walaupun kita sibuk, seluruh jentera Barisan Nasional turun di PRN Negeri Johor, satu PRN yang sangat besar, saya kira ada 56 dun. 56 Namun dalam masa yang sama Barisan Nasional tetap mengarahkan jentera-jentera akar umbi Barisan Nasional untuk turun membantu mangsa-mangsa banjir di Kelantan dan Terengganu. Sebab ada kerahan tenaga, statement yang dah dikeluarkan oleh Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu sendiri tentang arahan untuk membantu rakyat. Betul? Alhamdulillah, betul. Jadi itu lihat sangat senang. We walk the talk. Kita apa yang kita cakap, kita bikin. Ya, betul. Apa awak cakap, awak bikin. Paling senang. So itu kita tak bercakap tentang kita ada berapa ratus bantuan yang kita ada. Kita tak buat TikTok saja. Betul. Bukan konten TikTok semata-mata, tapi kita benar-benar menyalurkan kerana kita tahu at the end of the day sebenarnya apa yang kita buat itu sampai kepada rakyat. Betul. Itu yang paling penting. Setuju. Dia bila kata pasal TikTok tu seronok kan katanya kan. Kita bukan sahaja gunakan TikTok untuk menunjukkan apa yang kita mungkin buat, tapi kita buat betul-betul on the ground. Macam kalau nak in comparison, setiap satu perkara Barisan Nasional buat adalah sentiasa memberikan bantuan. Betul tak, Bang? Ya, betul. Sebab kita tengok penubuhan Barisan Nasional, walaupun kita tengok over isu banjir sebelum ni, kemudian di COVID khususnya, di pemuda, kita rasa pemuda banyak melakukan program-program seperti sanitasi, program bantuan kotak makanan, kotak rezeki dan sebagainya. Betul. Jadi terbukti. Kalau andai kata diberi mandat, kita cakap lebih sikit panjang for the long term. Sebenarnya apabila kita bercakap, kita mempunyai experience, kita mempunyai pengalaman untuk menolong rakyat, dan kita menolong rakyat atas dasar satu saja. Dan ini saya ingin tekankan berkali-kali, iaitu perjuangan kita hanya untuk rakyat. Betul. Bukan yang seperti kata perjuangan untuk poket sini, tidak. Untuk kroni-kroni. Bukan untuk kroni-kroni. Kroni kita lah rakyat. Ya. Betul juga tu. Betul. Alright. Sebab itu bila kata nak jaga kepentingan tu, Barisan Nasional ada, memang nak jaga kepentingan, kepentingan rakyat secara sejagatnya, betul. Sejagat. Jadi saya rasa mungkin kita boleh ambil kata iktibar juga daripada banjir ni. Sebenarnya kesiapsiagaan tu insya-Allah Barisan Nasional akan orang kata selalu bersiap-siaga. Betul. Kita ada apa-apa insya-Allah kita turun. Kita will be the first one to go. Will be the first one. Sebab kalau tengok sebenarnya, cuba Google, ada tak parti lain yang dah kerahkan jentera mereka untuk turun bantu di Kelantan atau Terengganu? Cuba cek balik. Pada khidmat saya setakat sekarang ni saya tengok tak ada lagi. Saya risau ada yang baru buat TikTok. Baru buat TikTok. Risau ada baru buat TikTok. Pergi beli peralatan untuk bantu banjir. #menolong masa banjir. Baik Wang, insyaAllah kita dah bincang sedikit tentang perkara tersebut. Dan untuk pengetahuan semua juga, kita ada 98 pusat pemindahan sementara di Terengganu, dan juga ada 58 di Kelantan. Dan saya rasa itu cukup banyak juga, walaupun dengan keadaan yang tak dijangka-jangka lah juga sebenarnya kan. Sebab benda ada setengah kata yang kita tengok petikan berita, ada setengah mereka tak menjangkakan akan berlaku pada waktu ni. Dan ada fikirkan mungkin kurang lah macam biasa. Dan sebenarnya kalau kita lihat di Twitter, di Facebook dan sebagainya, rakyat yang paling penting lah sini ialah kesiapsiagaan rakyat juga kan. Sebab kita tengok kita alhamdulillah kita ada rakyat-rakyat yang prihatin. Kita ada rakyat-rakyat yang suka menolong seperti Abang Viva. Dan insya-Allah dengan bantuan yang kita mampu kerahkan, seperti mana yang Iman cakap dengan Perhubungan Negeri Terengganu, insya-Allah kita akan dapat menolong sepenuhnya dengan hati. Betul. Yang terbuka dan sentiasa memikirkan tentang kepentingan rakyat didahulukan. Yes. Also untuk pengetahuan semua juga, kita macam Wong cakap, setiap kali ada bencana, musibah, Barisan Nasional sentiasa keterhadapan dalam memberikan bantuan. Waktu COVID, kita lah berikan kotak rezeki, kita lah bagi beras,
kita lah bagi Milo, tin susu dan sebagainya. Untuk bantuan mangsa manja, kita lah turun kerahkan tenaga untuk bersihkan rumah-rumah yang dah kena. Dan kita juga hantar pemuda-pemuda untuk menyelamatkan mereka menggunakan bot di mana yang boleh. Dan juga untuk COVID juga, kita menggunakan servis-servis sanitasi untuk sekolah-sekolah dan tempat-tempat seperti masjid, surau dan sebagainya. Okay Wong, tu kita cakap sikit pasal tu. Mungkin kita boleh bincang sikit lah pasal, orang selalu cakap PRN Johor ni sentiasa terkait rapat dengan kluster mahkamah. Orang kata kluster mahkamah je, kalau PRN Johor ni Barisan Nasional menang, kluster mahkamah akan dibebaskan daripada kes-kes mahkamah. Macam tu? Sebenarnya isu ni sangat menarik. Sebenarnya ini modal yang orang kata lapuk lah. Daripada kita lihat daripada bukan saja beberapa bulan, malahan bertahun. Kluster mahkamah ialah Barisan Nasional. Kluster mahkamah adalah Barisan Nasional. Dan mungkin itu sajalah modal mereka, tidak memikirkan berkenaan rakyat. Kerana kita lihat dari segi Barisan Nasional, kita telah mengeluarkan aspirasi-aspirasi manifesto untuk menolong, membantu rakyat. Namun mereka hanyalah menjaja, jika PRN Johor ini menang, kluster mahkamah akan dibebaskan. Tapi kita kena faham beberapa perkara. Pertamanya, di PRN Johor tiada kluster mahkamah yang bertanding. Betul? Tak adalah saya nampak tiba-tiba ahli parlimen lain lompat sini, tak ada. Dan keduanya, tidaklah saya nampak, andai kata kita dapat mandat di Johor ni, tiba kita dapat jadi big boss. Tak. Jadi mungkin kata itu dari segi perspektif ataupun naratif Laminda yang telah diracuni. Betul. Secara logiknya Wong, bila kita cakap pasal kluster mahkamah ni, ia berlaku di mahkamah. Ya, betul. Ada yang di peringkat mahkamah tinggi dan sebagainya. So, jika seorang ahli parlimen ataupun orang itu sedang dibicarakan di mahkamah, maka biarkan selesai. Tidaklah bermakna kita menang je kerusi ini, maka boleh don-don di Johor ataupun menteri besar Johor boleh arahkan pula, wahai mahkamah, lepaskanlah mereka. Mana Sebab boleh? kita bukan macam ada yang pihak. Adalah pihak tu. Adalah pihak tu yang kita lihat apabila mereka ini menang pada pilihan raya yang lepas, kita lihat beberapa kes yang digugurkan. Betul. Seperti contoh ada yang terowong. Saya sebut terus lah Wong, boleh Wong? Boleh. Dia macam ada kes tu tentang Lim Guan Eng. Yes. YB lah kan? YB Lim Guan Eng ketika itu masih ada kes di mahkamah. Masih dibicarakan, bukan dilepaskan ke dan sebagainya. Dia masih dibicarakan. Namun beliau dilantik menjadi Menteri Kewangan untuk negara Malaysia ni. Dan selepas itu, exactly after that, Tommy Thomas dilantik sebagai Peguam Negara, iaitu merupakan peguam peribadi. Peguam peribadi. Bayangkan, dalam peribadi, kita boleh bawa menjadi AG negara itu. Betul. So, bayang di sini untuk By law. semua faham, kan? Wong, contohlah nak usul Wong ada kes. Dan Wong lantik saya sebagai peguam. Kes apa? Tak tahulah. Tak nak sebut lah. Macam-macam Wong boleh. So, Wong ada kes, saya pula dilantik sebagai peguam bela dia, untuk bela dia kat mahkamah. And then Pak Pup tengah berjalan kes, tiba-tiba Wong menang sebagai menteri. And then jadi pula Menteri Kewangan. Tiba-tiba Wong ada kuasa lah Menteri Kewangan. Pegang duit. Basically kalau pegang duit ni, pegang kuasa untuk negara lah. Awak suka duit? Tak apa, saya tak nak jawab soalan tu. So maksudnya, Wong akan menggunakan kuasa dia untuk make sure lantikan peguam negara ini terlaksana mengikut apa yang dia nak. So dilantik saya ini sebagai peguam negara. Secara logiknya, kan, saya dah lah peguam peribadi dia. Dia dah lah naikkan saya pula sebagai peguam negara. Takkanlah saya tak nak lepaskan dia daripada kes-kes dia. Betul. So itulah apa yang terjadi. I help you, you help me. You scratch my back, I scratch yours. You scratch mine? Sedap bang. Wow, lain macam kau ni. Okay, silakan. Okay, so sebenarnya when we talk about kluster mahkamah ni sebenarnya tidak relevan sama sekali. Dan kita kena faham, kita sebenarnya kita ada badan kehakiman yang akan memberikan macam Iman katalah, they will take the law, they will take action of the law. Betul. Dia akan bicarakan di mahkamah, bukannya kita bukan hakim. Betul. Tapi selalunya kita tengok warganet ni ataupun pembangkang ni, pembangkang terus cakap awal. Betul lah. Jadi kita lihat ada setengah pihak ni mengatakan sebenarnya mereka lah membicarakan kluster-kluster mahkamah ni. Namun kita kena ingat dan kita kena fahami bahawasanya di Malaysia ni kita ada badan-badan sendiri. Kita ada 3 badan. Jadi mungkin Iman sebagai yang kata law student, orang kata memang tak patut Betul. Dia satu benda yang kita kena ingat, proses mahkamah tu panjang. Ya, betul. Dalam satu peringkat mahkamah tu pun boleh ambil bertahun-tahun. So, kalaupun dah lepas di mahkamah tinggi, dia masih ada peluang di mahkamah rayuan.
Dan lepas Mahkamah Rayuan, kalau tak puas hati, masih boleh pergi ke Mahkamah Persekutuan. So contohnya lah, kan ada orang petik lah, kita kena cakap lah, orang petik tentang kluster mahkamah seperti Datuk Seri Najib Razak. Beliau di Mahkamah Tinggi betul disabitkan kesalahan. Namun beliau sedang pergi ke Mahkamah Rayuan. So proses di situ pula akan berjalan. Maka biarlah mahkamah tu diteruskan. Dan ia bukan satu perkara yang tidak normal, satu perkara yang out of the ordinary. Mungkin kat satu peringkat dia disabitkan, mungkin satu peringkat dia tidak disabitkan. Betul. Because it's normal. There are very much a lot of technical difficulties mungkin kadang-kadang, ataupun kesilapan-kesilapan atau perkara yang tidak ditelusuri dengan lebih mendalam di sebuah peringkat mahkamah itu. So but if in the end sampai ke hujung pokok pangkalnya disabitkan kesalahan di Mahkamah Persekutuan, maka itulah keputusan muktamadnya. Ya macam saya rasa by law ada klausa tu, awak tidak bersalah selagi tidak dijatuhkan hukuman. Betul. Ya, itu yang kita perlu ingatkan. Betul. Jadi saya rasa saya terdengar tadi juga orang kata satu press statement tadi yang berkaitan dengan Tok Mat. Apa Tok Mat? Saya rasa berbincang dengan Iman juga sementara mengopi semua ni. Mengopi. Mengopi Mengopi. pun boleh. Sebelum kita mengopi kat sini, kita dah mengopi. Ya, sebelum. So apa yang Tok Mat cakap tadi? Tok Mat cakap naratif kluster ni sebenarnya tidak jejas langsung credibility ataupun peluang BN, Barisan Nasional di PRN Johor. Kerana this is the only stand, the only resort sebenarnya untuk melawan. Dan saya sebenarnya nak campurlah sikit kan. Sebenarnya berkenaan dengan kluster mahkamah ni, end of story, biar mahkamah yang membicarakan. Betul. InsyaAllah. Betul. Setuju. And also one thing pula tentang Presiden UMNO sendiri, pengurusi Barisan Nasional sendiri, iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi pun, beliau bukannya dah lepas satu peringkat mahkamah pun. Betul. Tak habis pun lagi proses di Mahkamah Tinggi. Jadi macam mana orang boleh cakap benda tu dah disabitkan kesalahan? Dia macam kata belum kahwin. Belum kahwin. Belum kahwin. Kau banyak macam pasal kahwin daripada tadi ni. Nak kahwin awal, doa kahwin awal, apa ni bang? Dia kata tengah ni seronok tengok kawan kahwin. Kan seronok kahwin. Dia macam kata so, Wong masih single lah maksudnya. Silakan. Allahuakbar. Hati ni Allah yang memilih. Allah. Okey, macam mana Wong sambung sikit tadi? Saya rasa itulah orang kata end result make it by law. Dan sebenarnya di PRN Johor ni saya yakin dan percaya sebenarnya rakyat-rakyat Johor ni memang amat bijak. Betul. Untuk memilih kerajaan dan membuang di pada 12 Mac ini. Betul. Dan mungkinlah ada yang mereka ni melakukan kekhilafan pada kalau ni anak muda, kita pun rasa ada panas kita. Dan janganlah dipatuk ular yang sama dua kali. Betul. Yes, betul. Betul, dia cakap macam for me the highlight here is satu mahkamah tadi. Yes. Kedua adalah kalau muka-muka kluster mahkamah ni muncul di poster-poster calon di PRN Johor ni, dah maka logik lah. Tapi tak ada muka mereka pun di poster-poster calon bertanding sebagai calon di mana-mana DUN dalam PRN Johor ni. Baik Wong. Tapi tambah sikit, mungkin ada bila cakap tentang kluster mahkamah ni, mungkin ada juga pihak tu ada perbicaraan di mahkamah tapi lupa diri kadang. Betul? Setuju? Tak nak sebut ke Wong? Tak nak. Tak nak? Saya ni baik orangnya. Baik. Saya orang ni baik orangnya. Terbatuk pula. Statement tu betul lah kot. Statement sebab tu terbatuk Terbatuk. Okay Wong, silakan. Jadi saya rasa ada isu lagi panas sebenarnya. Lagi panas? Lagi panas. Isu tentang apa tu? Tentang semalam. Semalam tu tarikh dia apa? 27 hari bulan sebenarnya kita mendapat saja, melihat viral di TikTok. Dan juga rasa ramailah di WhatsApp group kan. Kita lihat ada kemunculan The Black Army. The Black Army. Ada melakukan sedikit orang kata dia bukan vandalisme lah. Vandalisme, mencuit-cuit tapi mencuitnya provokasi. Sebab kita lihat semalam isunya adalah pengantungan bendera bukannya kecil-kecil anak, tapi pengantungan bendera di salah sebuah bangunan. So jadi untuk siapa yang tak tengok lagi, silakan cari dan anda boleh jumpa dan nampak bahawa parti muda tu sendiri pergi ke Koman Santa Barisan Nasional di Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor di Jalan Yahya Awal, datang tengah-tengah malam, pagi-pagi buta pagi-pagi buta pukul 2-3 pagi dengan niat dengan niat dan perbuatan. Dengan perbuatan. Kalau law tu orang panggil actus reus dan mens rea. Yes. Niat dan juga perbuatan. Walaupun saya tak boleh sebut 2 kali dah. Saya tak ikut. Tapi dah niat dan dah letak dah. Ada pengurangan bendera, ada katanya ada banner juga rasanya. Berkenaan dengan parti muda.
Jadi apabila kita bercakap dengan parti muda ni, at first bukan saya cakap lah ini memang sebagai anak muda, parti muda pada mulanya lah saya macam ini boleh ni. Bawa nafas baru. Nafas baru anak muda. Tapi apabila kita tengok selepas beberapa bulan, beberapa tahun, tak payah bulan lah, berapa hari ya. Beberapa hari kita lihat apabila terpalit kes dengan ada tangan-tangan gaib. Tangan-tangan gaib. Dan kita lihat ada juga tiba-tiba pula merujuk balik dengan isteri lama. Merujuk balik dengan isteri lama. Terlihat perkara tak? Merujuk pada parti lama lah, Parti bagi lama. siapa yang tak faham. Ya. Saya suka berkias, orang Melayu. Hei, ya ke? Walaupun nama Cina. Tak, tapi ya ke Melayu? Gaya nampak macam lain sikit. Jangan begitu. Jangan begitu Okey, silakan. Jadi kita lihat sebenarnya mereka juga menjaja berkenaan dengan ideologi politik matang dan politik matang. Betul. Tapi apabila kita lihat balik apa yang terjadi semalam, ia tak matang sama langsung. Betul. Kita lihat mereka buat provokasi dengan menggantungkan banner. Betul. Dan juga bendera mereka. Masalahnya kita kena faham. Kita contohlah, kalau saya masuk rumah Iman. Betul. Tiba masuk rumah buat macam rumah sendiri. Oh Iman, aku letak kat sini boleh tak? Contoh. Tapi apabila kita lihat perkara ni dalam situasi yang lebih besar, kita sedang dalam fasa pilihan raya. Betul. Kita ada undang-undang kita. Betul. Kita ada undang-undang SPR yang perlu Betul. jaga. Dan paling penting, kita ni orang Melayu Islam. Betul. Kita Melayu ni ada adat. Kita menghormati satu sama lain. Betul. Tapi apabila perkara ni berlaku sebenarnya tak enak. Tak enak sebab lapar kan. Tak enak. Sekejap lagi makan. Tak enak apabila perkara seperti ini berlaku. Jadi this issue kata tak patutlah. Betul. Dia macam ni lah, bila orang kata cakap tak serupa bikin. Muda ni bukan sekarang je. Sebelum ni pun contoh muda kata dia takkan ambil duit daripada funder-funder politik. Dia takkan ada tycoon belakang dia. Tapi hari tu kantoi kata orang sekarang. Terlepas. Macam tu. Sebiji ni. Tak. Cara dia cakap. Belajar. Belajar. So terlepas cakap nama tycoon tu bagi funding. Ni sebenarnya orang kata kalau nak ada dapat duit untuk bantu rakyat, biarlah silakan. Yes. Tapi janganlah menipu. Betul. Don't lie, don't be a hypocrite. Bukan saja menipu, Pak. Bukan hang. Tak, bukan saja menipu latar belakang. Mungkin janji dengan ibu sendiri. Lepas tu ambil pula orang lompatan kijang, lompatan katak ni semua. Berintegriti. Dia lompat sebabkan prinsip, betul? Mungkin sama seperti ada satu pihak juga tu. Kalau benda dia orang suka, kita halalkan. Tak suka, kita haramkan. Saya tak nak sebut. Saya tak cakap apa. Betul. By law, saya tak cakap apa. Boleh carilah pun sebenarnya. Boleh cari, boleh fahami, mungkin boleh teliti. Dan sebenarnya, bila kita cakap tentang pengantungan isu semalam, apa Iman rasa? Iman rasa benda tu memang panas satu. Kedua, tak hormat. Yes. Dia orang kata let the best man win. Kita nak bertanding, nak berkelahi pun biarlah di pentas politik, biarlah berkenaan dengan dasar-dasar negara. Sebab terbukti Barisan Nasional sentiasa memikirkan tentang dasar dan juga masa depan negara. Sebab apa? Contohlah, zaman dulu kita ada wawasan 2020. That is from Barisan Nasional. Kan? No question asked, tak boleh deny, undeniable. Wawasan 2020 Barisan Nasional. Kedua, kita buat wawasan TN50 pula, transformasi negara 2050. Itu juga daripada Barisan Nasional. Dan kita berikan BRIM, Bantuan Rakyat Satu Malaysia. Itu semua dah looked ahead. Kita dah fikir ke hadapan. Itu pun di copy paste pula oleh pihak lawan. Copy paste. Pihak lawan for a fact sentiasa cakap, you can check lah. Cakap daripada dulu waktu BRIM keluar, ini adalah dedak-dedak yang diberikan kepada rakyat. Ini adalah rasuah kepada rakyat untuk undi Barisan Nasional. But that is a must. To give is a must. Bukan dedak, tapi itu hak rakyat yang ingin Barisan Nasional berikan kerana dia dah nampak dah perkara tersebut. Betul. Dan keempat pula saya nak cakap tentang GST. Yes. Proven, let me say that, proven, terbukti bahawa GST adalah yang terbaik. Dah fikir dah, minyak akan turun. Barisan Nasional dah tengok, dah lihat, dah faham, dah tahu. Jangka masa panjang. Betul. Sebab kita mungkin apabila kita dalam satu pasukan yang right, kita bukannya yang berlompat, kita bukannya pandai menipu, betul. Kita bukan kaki claim. Kita pandai kerja je. Kita pandai kerja je. Cakap pun tak apa. Biar cakap dia, biar kita we walk the talk. Orang kata diam-diam we berisi. Sudahnya Barisan Nasional memang terbukti. Wah, sempat lagi. Sempat lagi. Saya suka tu, tapi nanti korang boleh screen record, post kat somewhere boleh. Tapi apabila Iman bercakap tentang mereka claim ataupun mereka melakukan apa yang kerajaan Barisan Nasional telah lakukan, saya teringat pula kembali pada satu isu mungkin sebelum kita pernah dengar, iaitu berkenaan dengan
katanya Abah yang meluluskan pengeluaran KWSP. Itu satu. Dan yang paling penting ni, saya suka bercakap berkaitan dengan warga Felda. Kerana satunya kita kena faham, Johor merupakan negeri kedua terbesar pengeluar minyak sawit di Malaysia. Dan kita kena faham juga dalam seluruhnya ataupun secara amnya di Malaysia ni ialah pengeluaran ekspor komoditi terbesar. Dan mereka lah penyumbang terbesar dalam orang kata dalam konteks-konteks begini. Jadi apabila kita cakap berkaitan dengan Felda, katanya sekarang ni Abah yang melupuskan 8.3 bilion ringgit hutang peneroka. Tapi kena faham, Felda ini kita kena faham satu siapa yang tubuhkan. Betul. Ditubuhkan oleh tidak lain tidak bukan Kerajaan Barisan Nasional pada 1996. Betul. Dan kemudiannya saya masih ingat lagi, saya baru ada membaca dalam orang kata sebelum sampai ke sini. Pembacaan Iqra. Alhamdulillah. Ini memang ustaz ni wong ni. Jadi, mualaf ke? Enggak, kita membincangkan agama bangsa dan negara. Tak mualaf ke? Allah. Bukan, okey. Bukan. Saya boleh diislamkan. Saya boleh mengislamkan. Okey, baik. Jadi kita faham apabila bercakap tentang Felda, apabila Datuk Seri Najib Razak menjadi timbalan Perdana Menteri pada ketika itu, beliau sendiri yang ingin menjaga dan juga ingin orang kata to grow Felda tu sendiri. Apabila kita cakap tentang orang kata untuk lupuskan hutang dan sebagainya, kita kena ingat balik pada tahun 1990 tak silap saya, Kerajaan Barisan Nasional pada ketika itu telah melupuskan segala hutang barangan dapur bagi peneroka Felda. Dan pada setiap tahun peneroka Felda akan menerima duit raya dalam 300 tak silap ke 500 tak silap saya lah. Saya sebelum ni ada dengan Iman bersembang di Slim sebelum ni dan sebagainya. Jadi kita faham warga Felda. Tapi apabila kerajaan Pakatan Harapan masa tu dah menakluki kita mengambil alih tampuk kepimpinan, satunya peneroka tidak mendapat duit raya. Betul. Pertama. Keduanya kita lihat mereka ni perlu membayar RM300 setiap peneroka. Bukan dapat 300. Bukan dapat 300. Peneroka kena beri 300 pada kerajaan Pakatan Harapan. Tapi saya husnuzon lah. Husnuzon. Kita apa yang kita beri mungkin Allah akan ganti lebih lagi. Husnuzon. Allahu Akbar. Memang ustaz betul ya. Husnuzon. Tapi bayangkan kena memberikan 300 dikutip oleh Felda dan diserahkan kepada Majlis Agama Negeri setiap masing-masing lah. Dan apabila ni Johor saja mengutip 3.3 juta ringgit. Subhanallah. Tapi duit itu pergi mana? Kata sebagian zakat. Zakat. Tapi kena faham, sebelum ni walaupun dalam Kerajaan Barisan Nasional kita memberi kepada mereka, dan dengan itu mereka boleh memberikan lebih baik. Betul. Sebab kita faham, terutamanya sekarang dalam pandemik COVID, apabila ramai yang orang kata terdesak, ramai yang terbeban dengan mungkin hutang keliling pinggang, komitmen dan sebagainya, dan juga pelbagai isu-isu kesihatan, mental kesihatan dan sebagainya, mereka akan tertekan. Kita lihat, takkan lah kita tak beli pula. Kita tak beri lagi. Tiba kena bayar pula. Dia macam bila bercakap pasal benda tu, sama juga dengan bila kita kata tentang pemberian perkara-perkara ini waktu zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin, wajibkan penjawat awam untuk potongan gaji, untuk zakat lah katanya. Tak cukup ke lagi? Gaji pun kadang cukup makan. Lepas tu nak juga potong. Macam mana lah geng-geng Pakatan Harapan, geng-geng Perikatan Nasional ni buat kerja. Yang buat kerja untuk diri mereka, bukan untuk rakyat sebenarnya. Bukan untuk rakyat. Dan kena faham, itulah konteksnya. Kita sudah ada pengalaman. Betul. Kita boleh memerintah bukan sahaja untuk diri kita. Bukan untuk diri kita. Betul. Diri kita ni bukan second, bukan third. Not even the last. Kita tak pernah memikirkan tentang diri kita. Tapi Barisan Nasional, Kerajaan Barisan Nasional memikirkan perihal rakyat, memikirkan tentang saya dan awak. Bukan? Bukan? Tak tahu. Mana tahu nak memudahkan urusan kahwin. Contoh sebenarnya kita ada bantuan-bantuan untuk anak hujang, untuk perkahwinan. Di Johor sendiri ada bantuan untuk berkahwin, betul? Ya. Perkahwinan yang pertama lah. Kedua, tiga tak boleh tak boleh. Saya pergi negeri lain. Wow. Contoh. Okey, baik. Jadi kita faham apabila apa saja yang kita merasai sekarang ni adalah hasil daripada Kerajaan Barisan Nasional. Betul. Kita bukannya kena faham
sebuah kerajaan, sebuah negara itu tidak boleh terdiri dalam masa sehari. Betul. Tidak boleh berdiri dalam masa 22 bulan. Betul. Malah boleh jatuh ya 22 bulan Betul. tu. Jadi kena faham warga Felda, saya rasa ini satu renunganlah bersama kerana saya tahu warga Felda ni amat amat cerdik dalam memilih bukan sahaja pemimpin tapi kerajaan yang stabil. Betul. Kestabilan demi masa depan. Betul. Itu yang kita perlukan. Sangat-sangat setuju. So, bila kita cakap tentang Felda juga, maybe last point is fahami bahawa Felda ada pengurusinya, chairmannya. Betul. Jadinya orang yang buat kerja dia takkanlah Perdana Menteri tak buat kerja untuk pengurusi Felda. Betul. Mesti pengurusi Felda buat kerja untuk Felda. Yes. So, siapakah pengurusi Felda pada ketika hutang 3.8 bilion 3.8 bilion kan? Mana yang dilupuskan? Dilupuskan tu. 83. Silap. 83 bilion itu dilupuskan sudah semestinya oleh pengurusi Felda. Yes. Siapa pengurusi Felda? Wong silakan. Saya bukan tak sebut. Saya sebutlah. Saya bukan tak nak sebut. Kalau sebut Tang Twister. Tang Twister. Tang Twister. Ya Allah. So pengurusi Felda adalah merupakan orang daripada Barisan Nasional sendiri. Iaitu YB Datuk Seri Idris Jusoh. Yes. Beliaulah yang melupuskan hutang Felda. Beliaulah pada ketika itu pengurusi Felda. Jadinya adakah ia jatuh kepada Perdana Menteri yang tidak berfokuskan kerja untuk Felda ataupun jatuh kepada pengurusi Felda? Dan orang mana tu? Orang Barisan Nasional. Saya bukan tak nak sebut. Saya sebut takut ada yang panas. Awak? Dia bagi dia orang lah kaki claim Oh, kaki claim. Kaki claim. Cakap je tak boleh. Jadi orang kata itulah orang kata antara isu yang panas Tapi saya yang paling panas itulah yang berkaitan dengan Black Army. Black Army. Black Army bukannya Blackpink. Tapi Black Army yang lihat. Dan orang kata mungkin orang kata ada isu-isu yang ataupun ada tips-tips nak memberikan kebahagiaan ke. Bukan? Kebahagiaan. Tidak, tapi orang kata beberapa hari ni akan SPM Ya, betul, akan SPM. Akan SPM. So pada siapa yang tak tidur lagi tu ataupun anak-anak muda yang sedang sibuk belajar pada tengah malam, pulang kaji untuk SPM Sijil Peperiksaan Malaysia, ucapan good luck ataupun semoga berjaya itu ingin diberikan, dan supaya ingat menjawab dengan tenang lebih elok daripada menjawab dengan penuh keresahan. Betul. Mungkin kita boleh bagi yang sahabat-sahabat atau adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian. Kau boleh kot. Pada adik-adik sekalian, mungkin insya-Allah kita study smart. Mungkin last minute ni mungkin kalau harta kita burn out kan. Kita study smart dan mulakan semuanya dengan doa, dengan bismillah. InsyaAllah moga Allah pemudahkan segala urusan untuk menjawab. Dan mungkin kita boleh jadi top scorer SPM, mana tahu. InsyaAllah. InsyaAllah. SPM dah buat dah? Alhamdulillah dah lepas dah. Adalah tahun sekali tu sekali je lah SPM. Sekali. Bukan repeat Bukan. Mana tahu. Macam-macam. Sorry sahabat saya yang dah lama tak berjumpa dengan kawan ni. So banyak melabun. Jadi Iman, apabila cakap satu lagi berkaitan dengan Johor, saya rasa apa yang paling sedap makan tadi? Sedap makan Sedap makan. Alamak. Laksa Johor lah. Tak try lagi lah. Laksa Johor paling sedap. Kacang pul? Sorry? Kacang pul? Cuba cerita sikit. Kacang pul kita boleh makan sebagi ke? Kita boleh santai-santai bersama sahabat-sahabat sekalian. Boleh kita berjumpa. Dah makan sebab tu cakap pasal kacang pul. Itu cerita dia. Contoh. Jadi mungkin satu lagi kita boleh tambahlah kepada isu-isu yang kita boleh cakap pada malam ini berkenaan dengan Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Pasal muda. Kan apabila itu je terfikir. Dia bila situasi macam ni berlaku kan. Bila muda itu lakukan sebegitu, ia bukan saja memburukkan parti muda itu sendiri. For me that's a good thing, tapi ia memburukkan anak-anak muda. Disebabkan perangai-perangai sebegitu yang tidak bertanggungjawab, yang ingin mencari pasal tak tentu pasal, mengakibatkan kepada anak muda ini dilabel sebagai tidak matang. Betul. Dan tidak bagus untuk dunia politik. So that's wrong. Betul, sebab saya rasa saya pun on the same page sama dengan Saudara Iman berkenaan dengan politik matang ni, bukan sahaja daripada segi percakapan, bukan sahaja dari segi kita boleh mengubah dasar ini, dasar ini, tapi kita kena faham dari tingkah laku kita, adab. Sebab itu apabila kita bercakap apa pun, biarlah orang kata cerdik mana pun atau pandai mana pun atau petah berbahasa sekalipun, ya betul, adab itu penting. Betul. Sebab tentunya adab ini mencerminkan bukan sahaja diri kita tapi kepada diri keluarga kita.
andai kata saya bukan nak mendoakan, tapi andai kata perkara itu kita lihat ya, saudara sekalian, mungkin kurang didikan. Tapi insya-Allah kita boleh mendidik dengan mungkin dengan doa-doa untuk melembutkan hatinya. Saya minta maaf banyak sangat doa malam ni. Sebab Isra Miraj kita kena mendekatkan diri kepada Allah SWT. Betul. Mengambil ibrah daripada Isra Miraj itu, iaitu penghijrahan daripada yang kepada yang lebih baik. Yeah. Betul? Always in for a better one. Yes, always in for a better one. Always in for stability. Tapi janganlah pula kalau dah kahwin nak jumpa yang lebih baik. Jangan. Itu lain Wong. Ini kalau tengok Wong ni tadi cakap pasal kahwin. Kahwin awal, kahwin lain dan sebagainya lah tentang perkahwinan. Jadi Wong, mungkin kita dah sampai ke penghujung lah persembahan depa ni. Mungkin selepas ni kita nak tidur awal. Bukan kenapa? Pukul 2 ni nak bangun. Alhamdulillah. Al-tahajudun. Tahajudun. Baik Wong, insya-Allah mungkin sedikit benda Wong tutup lah Wong. Tapi Iman cakap sedikit, iaitu kestabilan masa depan itu bukan sahaja tentang kestabilan kini, tapi kestabilan masa depan itu adalah untuk masa depan kita sebagai seorang manusia, seorang rakyat Johor, dan juga terutamanya pada adik-beradik kita, adik-adik kita, anak-anak kita insya-Allah in the future. Betul, insya-Allah. Jadi untuk menutup ni sebenarnya saya ingin orang kata ni lah, saya nak just rangkumkan semua sekali. Pertamanya kita balik pada isu banjir tu. Semoga dipermudahkan segala urusan, semoga Allah merahmati dan juga menjaga, peliharalah kita semua daripada musibah ini. Dan insya-Allah juga kita ada beberapa lagi perkara yang isu kita dah ulaskan. Pertamanya berkenaan dengan isu kibaran ataupun penggantungan bendera dan juga bendera Parti Muda, provokasi di Command Center Barisan Nasional sendiri. Provokasi is not our thing. Bukanlah budaya kita. Dan tentunya berkenaan kita kluster mahkamah bukanlah isu utama. Yang kena faham, dalam perundangan kita tidak bersalah selagi tidak dijatuhkan hukuman. Betul. Jadi insya-Allah mungkin kita boleh mengakhiri live pada malam ini kepada mereka-mereka, saudara-saudari sekalian, boleh renungkan, fahami, dalami, selami dan of course menghayati apa kita telah cakapkan. Mungkin selami di hati, melekat di hati, dan insya-Allah tentunya undi Barisan Nasional. Betul. So itu kalau nak tahu semua benda tu, follow lah BNCOMS Official di setiap social media platform, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pun ada. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, saya nak habiskan. Saya Assalamualaikum dululah. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Dan saya sambut dulu. Dan like, share, komen dan of course komen untuk konten yang seterusnya.